Rukun negara merupakan satu set prinsip asas yang menjadi panduan dan nilai-nilai mendasar bagi rakyat Malaysia. Istilah rukun negara bermaksud prinsip-prinsip kebangsaan dalam bahasa Melayu. Ia diperkenalkan pada tahun 1970 beberapa tahun setelah negara ini menghadapi cabaran politik dan sosial yang mengakibatkan ketegangan antara kaum. Rukun negara bertujuan untuk memupuk perpaduan nasional, keharmonian dan semangat persatuan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membina sebuah negara yang teguh dan bersatu di mana setiap individu dihargai dan menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Rukun negara diformulasikan setelah insiden 13 Mei pada tahun 1969 yang melibatkan rusuhan kaum dan keganasan yang meluas. Menyadari keperluan untuk menangani punca-punca yang melatar belakangi konflik tersebut, Kerajaan Malaysia memulakan proses untuk mendorong perpaduan dan keharmonian sosial. 5 prinsip rukun negara diterapkan sebagai cara untuk memperkukuh integrasi nasional dan memberikan asas yang sama kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang etnik, budaya atau agama mereka. Kepercayaan kepada Tuhan. Definisi kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara merujuk kepada prinsip keyakinan dan penghormatan terhadap entiti ilahi dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini mengakui pentingnya agama dan kepercayaan sebagai aspek yang mendalam dalam kehidupan individu dan komuniti di negara ini. Kepercayaan kepada Tuhan meliputi keyakinan pada wujudnya Tuhan yang diakui dalam pelbagai agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Ia merangkumi penghormatan terhadap hak kebebasan beragama dan kebebasan beribadah. Prinsip ini juga menekankan pentingnya menjalankan hubungan yang baik dengan Tuhan melalui amalan agama seperti mewujudkan ikatan spiritual, mematuhi ajaran agama dan mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam konteks rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan mendorong individu untuk mencari petunjuk dan inspirasi dalam kehidupan mereka serta mengamalkan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang dalam hubungan antara manusia. Walaupun Malaysia mengiktiraf pelbagai agama yang diamalkan oleh warganya, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara tidak mempromosikan agama tertentu atau memberikan keistimewaan pada mana-mana agama secara eksklusif. Sebaliknya, ia menyokong prinsip inklusiviti, saling menghormati dan memupuk kerjasama antara penganut agama yang berbeza. Dalam konteks rukun negara, prinsip kepercayaan kepada Tuhan menggalakkan rakyat Malaysia untuk memahami dan menghormati perbezaan keagamaan serta membangun masyarakat yang bersatu, harmoni dan berlandaskan nilai-nilai moral yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Fatin. Untuk poin saya adalah untuk menerangkan berkenaan dengan keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan atau perlembagaan Malaysia ini dinamakan sebagai Perlembagaan Persekutuan yang asalnya digunakan oleh seluruh semenanjung Malaysia dan kemudian diperluaskan ke Sabah dan Sarawak selepas kedua-dua negeri itu menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Perlembagaan Persekutuan ini digubal oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid, Sir Ivor Jennings dan Sir William McCall berserta dengan B. Malik dan Hakim A. Hamid. Sebagai definisi, perlembagaan merupakan prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri itu diasaskan atau diperintah, seperti yang termaktub dalam undang-undang negara, adat atau peraturan lazim yang selalu diguna pakai. Perlembagaan juga bersangkut paut dengan cara keputusan-keputusan awam dicapai oleh kuasa yang diagih-agihkan secara institusi kerajaan sama ada di bahagian pusat ataupun bahagian peringkat tempatan. Untuk tujuan perlembagaan Malaysia pula, kita boleh pecahkan kepada 6 bahagian, iaitu untuk mewujudkan satu pemerintahan yang adil. Poin yang kedua, untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Yang ketiga, untuk mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Poin yang keempat, sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Poin yang kelima, menjamin riwayat negara dan bangsa. Dan yang terakhir, menjamin keamanan dan kestabilan negara. Untuk konsep keluhuran perlembagaan ini adalah, seperti yang kita tahu, keluhuran perlembagaan adalah prinsip rukun negara yang ketiga yang bermaksud ketinggian perlembagaan atau undang-undang.
Konsep yang kedua pula adalah Perlembagaan Malaysia kuasanya adalah mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Ini bermaksud semua undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia adalah tidak sah dan terbatal sama sekali. Mahkamah juga telah diperuntukkan kuasa untuk membatalkan akta yang diluluskan di luar bidang kuasa Parlimen, dan untuk peranan keluhuran perlembagaan di Malaysia ini ataupun perlembagaan di Malaysia ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, mengekalkan riwayat negara bangsa, menjaga kestabilan negara dan sebagai alat penyelesaian masalah di dalam negara. Kepentingan perlembagaan persekutuan adalah untuk menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran untuk memastikan yang ianya sentiasa berkesan dan juga cekap, dan yang paling penting adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai kesimpulan, kewujudan perlembagaan adalah sebagai asas undang-undang yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk perjalanan pemerintahan di sesebuah negara itu, terutamanya di negara Malaysia. Kita pergi pula untuk memahami konsep kedaulatan undang-undang. Jadi, sebagai ringkasan, kedaulatan undang-undang bermakna kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat oleh undang-undang yang wajib untuk dipatuhi, dan definisinya adalah prinsip utama dalam konsep kedaulatan undang-undang, di mana mungkin ada beberapa ahli perundangan yang mahu menambah elemen lain di dalam definisi ini, tetapi elemen yang disebutkan tadi, kedaulatan undang-undang yang sedia ada adalah menjadi dasar dan tidak ada definisi lain yang rendah maksudnya. Seorang ahli falsafah British, A.V. Dicey, memperkenalkan kedaulatan undang-undang dengan elemen-elemen asas seperti ketiadaan kuasa yang dilaksanakan secara sewenang-wenangnya, keluhuran undang-undang dan kuasa budi bicara yang terhad, bermakna mempunyai had-had yang tertentu tidak boleh diubah, dan yang terkini Mahkamah, Parlimen dan pakar undang-undang perlembagaan yang lain menghuraikan konsep dan pengertian kedaulatan undang-undang yang disebut sebagai kedaulatan undang-undang mengikut prinsip kemodenan. Prinsip ini menyatakan bahawa semua undang-undang hendaklah berkesan untuk masa hadapan dan hendaklah berkuat kuasa bagi penguasaan masa depan yang tidak ada undang-undang retrospektif. Secara ringkasnya, kedaulatan undang-undang mengandungi prinsip bahawa semua orang dan institusi tertakluk kepada undang-undang yang sering dikuatkuasakan. Ia membawa maksud pentadbiran yang berlandaskan undang-undang, bukan yang dipelopori oleh pemerintahan semata-mata. Oleh itu, di bawah konsep kedaulatan undang-undang membawa maksud accountability kerajaan, akses yang sama ke muka pengadilan, badan kehakiman yang cekap dan undang-undang yang jelas, umumnya akan memberi kestabilan dan perlindungan kepada hak asasi manusia dan juga rakyat. Berkaitan konsep undang-undang dan prinsip pentadbiran yang berlaku di negara kita, kita boleh nampak yang kedua-duanya tidak jauh berbeza berbanding prinsip pentadbiran Islam, di mana Islam meletakkan garis panduan yang jelas kepada tanggungjawab pemerintah dan rakyat. Sebagai contoh, Islam mensyariatkan perbincangan dalam konsep syura dan meletakkan tanggungjawab pemerintah untuk menghormati yang diperintah dengan meletakkan hak-hak tertentu dan meletakkan juga tanggungjawab pemerintah untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, semua prinsip dalam konsep kedaulatan undang-undang itu wujud dalam sistem pentadbiran Islam, dan pada umumnya prinsip kedaulatan undang-undang yang dimasyhurkan oleh Barat tidak mempunyai perbezaan yang ketara dan hanya berkisar sekitar sumber konsep sahaja. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada dua sahabat saya tadi yang telah menerangkan beberapa poin dalam falsafah rukun negara. Saya, Muhammad Azhari bin Nurul akan menyambung untuk poin seterusnya, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan daripada yang kita tahu adalah untuk memupuk sasiah mulia dalam kalangan masyarakat kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang boleh menjejaskan semangat kewarganegaraan kita. Daripada sini kita boleh fahamkan dekat sini konsep wujudnya kesopanan dan kesusilaan ni adalah untuk kita mewujudkan masyarakat yang harmoni. Seperti yang kita tahu, kesopanan dan kesusilaan adalah salah satu aspek penting dalam rukun negara kita, iaitu ia sedikit sebanyak boleh memberikan perpaduan lah dalam kalangan masyarakat kita. Okey, seterusnya kesimpulan yang kita boleh fahami daripada falsafah rukun negara adalah kita dapat menghayati prinsip rukun negara itu untuk menjadikan kita insan yang mulia dalam masyarakat dengan nilai positif dan konstruktif. Secara keseluruhannya, nilai murni yang baik itu akan dibentuk dari kecil. Jika dilihat, ia akan membantu kita untuk mewujudkan satu masyarakat yang perpaduan lah. Okay? So dekat sini pentingnya falsafah rukun negara dalam kehidupan kita adalah ia memberikan kestabilan dalam negara kita untuk kita hidup dalam keadaan aman dan damai. Sekian saja daripada saya pada hari ini. Harap kita boleh dapat mengamalkan rukun negara yang telah termaktub dalam perlembagaan kita. Terima kasih.